Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita berpeluang untuk mendengar dua panelis yang hebat-hebat. Sebelum itu saya ingin memohon maaf kerana Dr. Juanda Jaya, Sahibus Samaha Dr. Juanda Jaya tidak dapat hadir pada malam ini kerana beliau mempunyai urusan di Sarawak. Jadi dia mohon maaf terhadap tidak hadiran beliau. Alhamdulillah, saya rasa kita akan adakan forum ini dalam suasana yang santai lah, sebab malam dah. Jadi kita buat suasana santai, tak perlu kita serius sangat. Sebelum itu saya nak perkenalkan lagi dua ahli panel kita, walaupun dah terkenal, tapi mungkin saya cerita sedikit biodata ataupun latar belakang panelis kita. Yang pertama, Profesor Nadia Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, orang kelahiran Bukit Mentajam, Penang. Muda lagi, lahir tahun 71, umur baru 42, muda lagi. Dan Dr. Asri ataupun lebih dikenali dengan Dr. Maza ialah seorang pensyarah, Profesor Madya bahagian pengajian Islam, Pengkusap Hadis Universiti Sains Malaysia, dan pernah dipinjamkan oleh USM kepada Kerajaan Negeri Perlis untuk menjadi Mufti Perlis daripada November 2006 hingga November 2008. Pada tahun lepas beliau telah menjadi Fellow Oxford University di Oxford, dan sekarang beliau masih menjadi ahli Majlis Agama Islam Perlis. Dr. Muhammad Asri mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad di Sebang Perak, dan selepas itu beliau melanjutkan pengajian beliau di KIK, College Islam Kelang, mendapat BA Honours Bahasa Arab dan Syariah daripada University of Jordan, MA daripada pengajian Islam daripada USM, dan mendapat PhD Islamic Review Knowledge and Heritage Al-Quran dan Sunnah Studies di UIA pada 2003. Beliau juga mendapat ijazah hadis, mendapat 5 ijazah sanad menerusi jalur utama jalur ulama India pada 2001. Jadi sebuah sedikit, mungkin orang tak tahu, orang kenal Dr. Mazhar ini tak tahu dari latar belakang ni. InsyaAllah kita pada malam ni kita terangkan sedikit. Panelis kedua kita, sahabat saya daripada UIA Kuala Lumpur, Dr. Mazli bin Malik, orang Johor Bahru. Itu yang sebab ada ura-ura Dr. Mazli nak bertanding di Johor tu, sebab dia orang Johor Bahru. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Penunggung Abdul Rahman Star Johor Bahru, dan kemudian di Maktab Sultan Abu Bakar English College dari tahun 1987 hingga 89. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Jordan. Jadi dua-dua orang ni orang Jordan. Pada tahun 1994, ijazah dasar beliau adalah bidang fiqh dan usul fiqh daripada Universiti Al-Bait Jordan, dan ijazah sarjana dalam bidang yang sama daripada Universiti Malaya, dan mendapat PhD ijazah kedoktoran dari University of Durham, UK dalam bidang sains politik, dan kini beliau adalah pensyarah di Jabatan Ilmu Wahyu dan Ilmu Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa KL. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan buat format yang santai dan format yang mudah. Pada round pertama, insya-Allah kita akan beri masa 7 hingga 10 minit untuk para panelis kita membahaskan tajuk yang kita letak di sini, iaitu umat Islam di persimpangan.
Dia nak tiru tajuk buku Muhammad Asad yang ditulis pada 1933, Islam at the Crossroads. Memang ada tajuk buku tu, Islam at the Crossroads. Tapi pada malam ini kita ubah sikit tajuk dia, umat Islam keseimbangan, khususnya insya-Allah kita akan membahaskan khususnya kemaslahatan umat Islam di Malaysia dan juga khusus juga di Pulau Pinang, spesifik di Pulau Pinang. Jadi sebelum saya teruskan, biasalah kita ada satu kereta blok KAM 3030 nombor beli ni. Sila ubah kenderaan anda sekarang. Okey, jadi pada round pertama saya rasa kita pergi kepada Dr. Mazhar dulu untuk membahaskan topik yang sedia ada. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi, sahabat saya Fadil Dr. Mazli Malik, Datuk Speaker, Jawatan Kuasa, hadirin dan hadirat sekalian. Saya rasa hebat ni pasal dekat pukul 10 baru mula pun ni. Kira kau boleh tahan mata ni, kau okey lah. Boleh tahan ni? Ya. Tak apa, tentu rumah dekat. Kita rumah jauh nak balik. Hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita sebut berada di persimpangan, maksud satu orang yang terpinga-pinga, dia tak tahu dia nak pergi kiri ataupun kanan, ataupun dia ada banyak simpang, dia tak tahu nak pilih yang mana. Quran kata wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan. Jalan. Quran sebut jalan Nabi satu ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Jalan agama satu ya, tapi jalan yang tidak agama disebut dengan plural, disebut dengan jamak, disebut dengan banyak jalan-jalan. Ini dalam Quran kita akan tengok keajaiban Quran. Quran bila disebut cahaya, petunjuk dia sebut satu cahaya. Dia tak kata cahaya-cahaya, satu saja. Tapi bila dia sebut kegelapan, dia kata kegelapan, banyak kan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, dia mengeluarkan mereka, orang beriman, daripada zulumat, daripada kegelapan ila nur, kepada satu cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang yang kafir yang menjadi pelindung mereka ila taghut, yang mengeluar taghut itu setiap yang melampaui batasan Allah, syaitan dan pengikut-pengikut syaitan, penolong-penolong syaitan, dia mengeluarkan mereka daripada satu cahaya kepada kegelapan. Quran kata petunjuk satu ya, kegelapan banyak. Jadi kita mungkin dalam hidup di sudut agama, kita bukan duduk di 2 simpang ya. Kita mungkin duduk di berpuluh-puluh simpang. Dan kita kadang-kadang tak tahu kita nak pilih yang mana. Kalaulah kebenaran itu agama, ini di sudut agama. Kalaulah agama itu ada 5-6 pilihan, maka senanglah. Mungkin 5 betul, 5 salah. Kita pilih. Kemungkinan untuk betul itu adalah 50-50. Tapi oleh kerana dari segi agama ni satu ya. Yang berpuluh-puluh semua tak benar. Jadi di sudut akidah, di sudut hal ni kita kena jaga-jaga supaya kita tidak terkeluar daripada jalan-jalan. Ini jalan agama, persimpangan. Yang berikutnya ialah kadang-kadang kita berada di persimpangan kerana kita tak tahu nak menilai. Macam orang perempuan ada 2 orang calon pilih dia, meminang dia. 2 orang minta dah. Dia tak tahu macam mana aku nak pilih. Nampak yang A ni
baik tapi duit kurang sikit. Yang kedua ni, duit banyak tapi taklah baik sangat. Macam dia tak tahu nak pilih mana. Itu pun duduk di persimpangan juga. Maka bila duduk dalam hal gitu, kita tak tahu ke depannya jadi. Ada orang kata duit boleh cari, ada orang mahabak kat dia pula, tak apa, bila kahwin dengan hang besok dia jadi baik lah. Dia confused. Maka agama suruh kita istikharah. Adanya bab istikharah dalam agama. Itu pun persimpangan juga. Kadang-kadang persimpangan, orang-orang tokoh-tokoh tak mampu nak buat penilaian untuk nak hidang pada orang. Kita bising pasal Kristian. Tuan-tuan, Kristian, tokoh-tokoh Kristian gagal dia cakap tentang Jesus banyak, tapi dia gagal dalam nak memperkenalkan Tuhan ni. Siapa yang belajar dalam agama Kristian, dia akan tahu dia punya kitab itu ada dua bahagian. Pertama, Old Testament dengan New Testament. Old Testament, perjanjian lama, dia nampak Tuhan tu macam cengeng. Dia ambil tindakan, dia musnahkan kaum, dia musnahkan Yahudi. Allah Ta'ala turun bala, kaum tu kena bala, kaum ni kena bala. Mai kepada kitab New Testament, hak perjanjian baru ni, hak duduk dalam tu juga, nampak macam Tuhan ni baik sikit. Dia ampun, hak tu yang orang Kristian nak main pengampun, penyayang, pengasih. Budak-budak kita pun, dia tak boleh nak reconcile, dia tak boleh nak damaikan antara dua ni. Satu Tuhan cengeng, satu Tuhan baik. Jadi orang Kristian sukar nak cerita benda ni. Hak dia memang cerita kat kita ni hak baru, tapi kitab dia tu ada hak cengeng. Jadi ini pun susah juga. Okey, tak apa, kita tinggal Kristian tu, kita cerita orang Islam. Orang Islam pun kadang-kadang susah juga bila nak cerita pasal Islam. Nak cerita pasal Nabi Muhammad ni, umpamanya. Nabi Muhammad ni kadang-kadang nampak macam Nabi ni terlibat dengan politik. Tadi Datuk Speaker kata jangan politik, tapi Nabi kita terlibat dengan politik. Tapi Nabi kita pun imam sembahyang juga. Nabi kita pun juga orang suami juga, penyayang. Dia juga bapa, dia juga ahli politik, dia juga tu imam. Macam mana nak jadikan satu watak Nabi ni? Hak mana satu Nabi ni? Jadi dalam Islam kita, walaupun Nabi ni banyak watak dia, kita ambil satu je watak. Dia punya punca utama, dia punya essence, dia punya ciri utama dia bila dia jadi Nabi ni. Apa ciri utama dia? Hak tu hak kita selalu duk baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat kepada sekalian alam. Di mana saja Nabi itu berada, di situ rahmat. Dia menjadi rahmat di dalam politik, dia menjadi rahmat di dalam masjid, dia menjadi rahmat di dalam rumah tangga, dia menjadi rahmat dalam kehidupan rakan, saudara, pemimpin, negara, negeri, hubungan antara agama, hubungan antara kaum. Di mana saja Nabi itu berada, dia menjelma sebagai rahmat. Kalau kita nak cakap agama, kita tahu apa benda yang agama mau. Agama mau Nabi mesti menjadi rahmat. Agama mau umat Islam mesti menjadi rahmat dan hidup di dalam rahmat. Dengan itu maka kita akan tahu di mana jalan yang patut kita pilih, dan insya-Allah saya akan urai sepadan ini. Terima kasih kepada Dr. Mazhar pada penerangan awal tentang tajuk kita, dan seterusnya kita pergi kepada Dr. Mazli Malik untuk membicarakan topik forum kita pada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira tuan pengurusi, pihak penganjur, tuan speaker dan saudara-saudari yang
saya hormati sekalian, nampak gaya kursi tak cukup. Lain kali kalau nak buat program di menjelang pilihan raya ni, kursi kena buat lebih. Tapi nampak gaya bila mereka bawa apa ni, tikar semua ni semua kaki dengar ceramah, tak kisah. Biasa duduk atas motor, duduk tepi tarik, duduk atas tikar ni semua. Bila Dr. Sri tanya tadi boleh tahan ke tak tahan, saya rasa ni geng-geng ni pukul 1 malam pun dia boleh tahan lagi ceramah kan. Okey, itulah orang Islam Pulau Pinang yang cinta dengan ilmu. Saya bila lihat kepada tajuk umat Islam di persimpangan, saya nak cuba bandingkan dengan tajuk yang dekat poster. Dekat poster dia buat lagu lain. Dia ada tajuk PRU 13 kat depan. Tapi bila kita naik pentas, PRU 13 hilang. Saya pun tak tahu mana dia pergi, tapi mungkin ni salah satu promosi marketing buat macam-macam lah ni, jadi marketing untuk program ni. Tapi saya yakin kebanyakan 75% daripada yang hadir malam ni lebih tertarik dengan perkataan PRU 13 tu berbanding dengan tajuk yang ditinggalkan dekat atas pentas ni. Betul tak? Ke saya silap? Lebih minat PRU 13? Orang perempuan kata tak, orang lelaki kata ya. Betul tak? Okey. Jadi bila cerita tentang umat Islam di persimpangan, dia boleh buat tajuk ni pada tajuk yang umum. Bila buat tajuk umum, dia akan pergi pada benda yang luas. Macam tadi Dr. Asri bawa isu tentang dari segi akidah. Bila kita bincang tentang umat Islam di persimpangan di antara hak dan yang batil, bila yang hak itu satu, hadhi sabili fala tattabi'u subula. Rasulullah SAW beritahu, dia pernah duduk dengan sahabat sekali, dia lukis satu garisan. Dia kata ini jalan aku, fattabi'uha. Dia kata maka ikutlah dia. Fala tattabi'u subula. Dia kata jangan ikut dan dia garis-garis tepi-tepi yang lain. Dia kata jangan ikut jalan-jalan ni. Itu dari segi akidah. Tapi kalau kita nak bincang pada hari ini dalam konteks PRU 13, saya rasa dia simpang dua aja. BN dengan PR. Kalau ada yang masuk arus kecil-kecil ni, orang tak layan sangat. Sebab orang nak lihat kepada masa depan negara. Orang kalau pergi mengundi, dia nak pergi mengundi tu, dia nak tahu siapa yang akan pimpin negara untuk 5 tahun lagi. Betul tak? Okey. Ada tak orang pergi, kami pergi mengundi nak pilih untuk siapa jadi kami pilihan? Tak, dia bukan siapa pilihan kami, tapi siapa nak pimpin negara 5 tahun lagi. Jadi bila mereka pergi mengundi, ada 2 pilihan saja. Wallahu a'lam lah, kot lepas ni timbul 4-5 pilihan lagi. Okey. Tapi pada saya yang lebih besar daripada tu, isunya bukan umat Islam di persimpangan. Ataupun kalau tadi Datuk Speaker buangkan umat, tinggal Islam di persimpangan. Saya rasa sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, waktu pilihan raya ke apa mana, baik umat Islam ataupun Islam tak akan berada kat simpangan. Islam akan terus maju. Kalau kita bagi contoh, hatta di Thailand itu yang minoriti, mereka boleh Islam boleh berkembang. Di Singapura, di negara-negara barat, begitu juga kalau kita lihat dalam perkembangan pengenalan umat Islam di Malaysia pada hari ini. Kalau kita nak banding dengan 20, 30 tahun ataupun 40 tahun yang lepas, saya rasa perkembangan Islam, perkembangan dakwah jauh lebih hebat sekarang banding dulu. Dulu orang sebut dakwah dalam bentuk negatif. Kalau tahun 70-an, ada istilah tudung dakwah, ada istilah baju dakwah, ada istilah orang dakwah. Biasa orang negatif. Bagi orang yang pakai kelubung, kalau di Johor lah, saya tak tahu di Penang, orang akan kata itu hantu kum-kum. Ingat lagi tahun 80-an ya, 70-an, hampa tak lahir lagi. Ya. Tapi teringat cerita, bukan cerita, orang kata ni hantu kum-kum waktu tu. Ada istilah ni orang dakwah. Tapi lah ni, kalau sebut dakwah orang tak takut lagi. Hari ni semua orang rasa umat Islam kena berdakwah. Di TV pun, dulu terbayang ke zaman P. Ramlee duk cerita, kita kena berdakwah menuju 4 belalang. Tak? Orang tak cerita tentang dakwah-dakwah. Tapi lah ni ada Oasis, ada TV Hijrah dan sebagainya. Ada orang kata, bersyukurlah dengan usaha kerajaan 55 tahun ini, maka dakwah berkembang. Tak, isunya dakwah ini timbul, Islam berkembang ni
bukan kerana siapa yang berada ke atas tu. Betul, ada kesan. Tetapi yang paling penting sekali ialah apa yang berlaku pada masyarakat. Kalau dalam pasaran, ilmu ekonomi, orang panggil kalau pasaran tu ada demand and supply. Ada permintaan dan juga pengeluaran. Tinggi permintaan, orang ramai nak beli apa tu, kita kata durian, kan? Pengeluaran dia juga kena banyak dekat situ. Kalau tak cukup supply, harga durian akan melambung tinggi. Macam dengan beli pulau lah. Dia mahal sebab ada kualiti. Jadi kalau supply dia kurang, harga dia bertambah-tambah mahal kalau saya balik ke Kok Diang. Ya. Jadi begitu juga, dia ada demand and supply. Jadi apa yang berlaku di dalam masyarakat, apabila demand kepada Islam itu tinggi, apabila demand untuk dakwah, untuk program-program Islam tinggi, nak tak nak, baik media cetak baik, media hiburan baik, pihak penerbit buku baik, pihak yang menjual buat filem ke, drama ke, buat novel baik, ataupun TV dan sebagainya, mereka kena ikut apa kehendak pasaran. Sebab itu timbul novel cinta Islam. Sebab itu timbul kumpulan nasyid Islam, filem Islam dan sebagainya. Sebab permintaan itu di kalangan masyarakat. Bila meningkat, mereka terpaksa. Begitu dengan kerajaan. Mana kerajaan ada pun, bila ada peningkatan tuntutan ataupun demand terhadap Islam itu, mereka terpaksa ikut. Ingat, bukan apa, rasa minta maaf kepada speaker speaker Dewan. Kalaulah kata tuntutan daripada masyarakat Islam tidak banyak untuk kita perhebatkan perkembangan Islam. Ingat kerajaan negeri, bukan setakat Pulau Pinang sajalah. Kerajaan negeri lain nak buat program Islam sangatkah? Tidak. Tapi kerana demand itu tinggi. Kerana peranan masyarakat, peranan individu Muslim, peranan badan-badan dakwah. Ada ikram, ada abin, ada macam-macam. Kadang di peringkat masjid, di peringkat masyarakat. Demand macam ini yang menyebabkan orang kerajaan baik, apa baik, terpaksa memberikan supply tersebut. Mereka minta sekolah agama banyak, terpaksa buat sekolah agama banyak. Mereka nak buat tahfiz, terpaksa kita buat tahfiz. Kerajaan negeri pun lancarkan itu begini. Mereka hendakkan hiburan Islam, terpaksa buat konsert-konsert Islam. Mereka nak ceramah banyak, kena buat ceramah banyak. Jadi Islam tidak terletak pada kerajaan memerintah, tidak terletak kepada mana-mana parti. Sebab tu saya kata baru ni saya ceramah dengan seorang kawan. Dia kata kita kena pertahankan akidah umat Islam, kan? Jadi kalaulah jatuh kerajaan yang ada ni, habislah Islam. Saya kata akidah itu yang kena betulkan dulu. Itu syirik tu. Letakkan bahawa Islam itu ataupun keamanan negara ataupun hatta lebih teruk lagi, kalau tak ada kerajaan ni habis kita tak boleh makan. Itu akidah syirik tu. Kena ubahkan, rezeki di tangan Allah. Islam itu Allah Ta'ala yang tentukan. Itu saya teringat dulu bila timbul isu tentang karikatur yang lukis Nabi, menghina Nabi, orang buat begitu begini pada Nabi, mengingatkan kita kepada apa berlaku di zaman Mekah. Yang Ta'ala ceritakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ni orang musyrik hendak memadamkan api, memadamkan cahaya Allah. Mereka nak sekat agama Allah. Mereka terpaksa main jalan kotor, bubur begini begitu, tetapi Allah Ta'ala akan membantu agamanya dan akan semakin kembangkannya. Semakin mereka buat macam itu, semakin ramai orang masuk ke dalam agama Islam. Semakin mereka kembangkan Islamofobia, semakin ramai orang yang ingin mengkaji dan mendalami tentang Islam. Sebab itu pada saya, bila orang tanya baru ni bagaimana nasib umat Islam selepas PRU13, saya kata jangan tanya bagaimana nasib umat Islam dan sebagainya. Tanya apa yang kita telah buat dan apa kita nak buat. Siapa pun di atas tu. Tapi kalau masyarakat itu hendakkan Islam, pengamalan Islam pada diri kita, pada anak-anak kita, di sekolah, di tempat kerja kita, di masjid, hebat aktiviti dakwah dan sebagainya, siapa pun perintah, dia terpaksa ikut kehendak pasaran. Sebab tu baru ni bila TV Awani interview, dia kata apakah komen doktor tentang Datuk Seri Najib pergi ke Gaza, pergi ke Palestin. Ini tunjuk kita komitmen terhadap gini dan sebagainya. Saya kata ini menunjukkan bahawa kuasa rakyat. Dia pelik macam ni jadi kuasa rakyat.
saya kata bagaimana isu Palestin dulu orang tak apa nak tahu. Saya ingat 10 tahun dulu saya pernah datang ke kawasan apa, Balik Pulau, ke kawasan apa tu Penang, Bayan Baru dan sebagainya, buat ceramah. Palestin waktu tu tak ramai nak berapa peduli sangat. Tapi kita lihat bagaimana masyarakat semakin sedar dan pelbagai inisiatif. Macam-macam lah yang buat tentang Palestin hari ini. Orang politik mana yang tak sokong isu Palestin, dia akan hilang undi. Siapa pun nak jadi Perdana Menteri ataupun nak kekal jadi Perdana Menteri, tidak peduli isu Palestin, orang tak akan undi. Jadi itu kuasa masyarakat. Jadi kalau kita sebutkan tentang Islam di persembahan dan sebagainya, ianya terletak di tangan kita. Kita buat dakwah, kita amalkan Islam, kita perjuangkan Islam, Allah Ta'ala akan bantu Islam. Kita tak boleh tunggu orang lain buat lagi. Dan demand kita, inilah yang akan menentukan siapa pun yang merentah Malaysia terpaksa ikut kehendak. Sebab apa? Orang politik ni sipil dia simple aja. Setiap 5 tahun sekali dia nak kena undi. Untuk undi dia terpaksa ikut demand. Kalau demand daripada kita kuat, rakyat sedar kuasa mereka, umat Islam gunakan kuasa yang ada untuk siapa pun perintah ni tunduk kepada kehendak mereka untuk agenda Islam, maka pada waktu itu Islam akan lebih popular, Islam akan lebih berdaulat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kepada Dr. Mazli. Terima kasih banyak. Itu tamat round pertama, suara rakyat, suara keramat. Jadi okey, kita nak pergi kepada Dr. Mazhar. Round kedua ni, saya nak tanya soalan kepada Dr. Mazhar. Okey, kalau kita lihat di negara-negara barat, kita lihat kuasa rakyat itu yang mendemand kerajaan mereka menjadi satu kerajaan yang telus, transparent. Kita lihat di negara-negara barat seperti Australia, di Norway umpamanya, mereka negara berkebajikan, a welfare state, ya? Free education dan sebagainya, freedom of speech. Dan ada juga di kalangan orang-orang yang kenal kepada Islam ni, yang baru masuk Islam, seperti Profesor Gary Miller umpamanya. Dia kata kalau kita pergi melawat negara-negara barat ni, kita akan lihat Islam. Maksudnya dari segi good governance-nya, dari segi kurangnya penyelewengan di kalangan penguasa kerajaan. Jadi, tapi kalau kita pergi kepada negara-negara Islam, kita lihat negara Islam ni begitu autokratik semuanya. Tengok macam mana Arab Spring ini, puncak kemarahan kepada kuasa yang mencengkam, yang menzalimi umat Islam di sana. Jadi Dr. Mazhar, saya nak tanya bagaimana kita boleh mendapat macam mana, adakah kita punya perlu model tertentu untuk kita mendapatkan satu model yang baik? Kita nampak sekarang negara Islam ni tidak ada satu model yang kita boleh ikuti. InsyaAllah. Terima kasih Pengurusi. Sekarang ni soal abang macam-macam sensitif. Semua orang kata kita kena ikut orang Islam, jangan terpengaruh dengan orang kafir. Jadi Pengurusi tanya soalan macam terpengaruh dengan orang kafir ni, nak pergi ikut barat pula. Ini perkara yang kita nak kena faham dalam agama. Islam apabila saya sebut tadi, Islam apabila datang, Nabi ni dia Nabi rahmat. Di mana saja ada kebaikan, di situlah adanya Islam. Agama ajar manusia supaya hidup dengan baik, telus, amanah. Bila Nabi datang, ada beberapa benda yang baik dalam masyarakat Arab, Nabi tak buang. Tolong-menolong yang baik, Nabi tak buang. Hatta orang yang jaga, ni nak pergi, kita pi ke Mekah. Masyarakat Quraisy dia ada dah bahagian yang jaga kelambu Kaabah, bahagian yang jaga bagi minum orang haji, semua ada. Nabi tak buang jawatan mereka. Ni kerja-kerja baik yang mereka buat. Islam i'tiraf. Bahkan apabila Nabi buka kota Mekah, Nabi ambil balik kunci daripada keluarga yang menjaga Kaabah. Allah Ta'ala turun ayat Quran,
Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan perintah supaya kamu berikan amanah kepada ahlinya. Nabi duduk di Mekah, sahabat-sahabat kena tindas dengan orang Arab sebangsa dengan Nabi. Bak nakal Nabi, adik-beradik Nabi, tindas orang yang ikut Nabi. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi ke Habsyah. Habsyah, negeri orang kulit hitam. Orang Habsyi ya, kita orang Melayu sebut Habsyah tu daripada Habsyah jadi Habsyi. Macam Piramli kata macam orang Habsyi negeri Arab tu. Bukan orang Arab, dia orang Afrika. Orang kulit hitam. Nabi kata idhabu ila Habsyah fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habsyah kerana di Habsyah ada raja yang tidak dizalimi sesiapa yang duduk di sisi dia. Raja baik, dia tak Islam, dia Kristian masa tu. Tapi Nabi puji, dia baik. Bahkan Nabi kata kalau duduk Mekah ni walaupun dia beradik kita tak boleh pakai sebangsa kita, tapi tindas kita. Pergi ke Habsyah ni walaupun bangsa kulit hitam, tak sama dengan bangsa Nabi. Nabi kata sana dapat keadilan. Sebab itu kita jangan heran, kadang-kadang kita jumpa kitab-kitab fiqh macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah disebut, sesungguhnya seseorang boleh hidup di bawah pemimpin kafir yang adil, tapi tak boleh hidup di bawah pemimpin Muslim yang zalim. Nama Muslim elok, tapi tindas rakyat, orang tak boleh hidup. Gaddafi, saya tengok, tadi pun saya duk search internet, ambil gambar-gambar Gaddafi nak ubah dalam buku saya. Semua rumah emas, cushion emas. Kekayaan dia dahsyat. Rakyat dia tak cukup makan. Minyak Libya banyak, tak apalah dia matilah Gaddafi. Negara-negara orang Islam kaya, tetapi dia tak amalkan benda yang agama suruh tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah supaya amanah diberi kepada orang yang layak. Kita tak bagi pada orang yang layak. Menteri dalam dunia Islam kadang-kadang tak menjadi, jadi menteri lama, rakyat duk susah, tak tukar. Di Jepun kereta api belanga keluar daripada track dah, terbalik kereta api. Menteri tak salah, bukan dia pindah kereta api. Dia menteri, letak jawatan terhormat. Kalau kita, itu bukan salah saya cuma yang terbaik, kena tanya pegawai. Kalau kita kan, tapi manusia bermaruah, agama hormat. Sebab itu dalam hadis Muslim, Amr bin As, bila dia dengar hadis Nabi kata sataqumul qiyamah wal rum aktsarun nas. Hadis Muslim, akan berlaku kiamat dan orang Eropah, orang Roman menjadi manusia yang paling banyak. Kata Amr bin As ni seorang sahabat Nabi yang banyak terlibat dengan politik. Dia banyak pergi ke, masa pergi ke negeri Habsyi, masa pergi kat Najasyi awal tadi, masa tu Amr bin As tak masuk Islam lagi. Dia wakil Quraisy pergi hasut Najasyi supaya tangkap orang Islam. Najasyi tak mau. Dia pernah pergi jadi gubernur di Egypt. Dia pernah berurusan dengan orang Kristen Koptik. Dia banyak pengalaman dah. Dia kata kalau betul hadis Tuhan dengar daripada Nabi, ada 5 ciri bagusnya orang Rom. Dalam hadis Muslim. Saya nak cuba ujungnya. Antara ciri yang bagus, kata Amr bin Auf, terhadap bangsa Rom ialah kerana mereka ini orang yang tidak membiarkan kezaliman para penguasa. 5 the best khisal, 5 antara 5 yang the best ialah mereka takkan biar
penguasa mereka zalim. Maka kerajaan-kerajaan di Eropah, walaupun ada raja yang zalim, tapi sering bertukar. Sehingga mereka mewujudkan negara mereka demokrasi. Walaupun bukan kita puja demokrasi, tapi rakyat boleh komplain. Kadang-kadang kita tengok anjing di negeri barat, yang kalau orang ketuk kepala anjing tu boleh masuk Sarawak buat liputan, orang bantah. Tapi kadang-kadang orang Muslim yang hidup di negeri Muslim kena ketuk, macam sebahagian negeri Arab, kena pukul, tak ada siapa bantah. Sehingga sebahagian sarjana kata, haiwan di negeri barat kadang-kadang lebih dihormati daripada rakyat di negeri orang Islam. Bukan salah Islam, tapi salah kerana kita salah memilih. Oh, Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah Ta'ala perintah kamu supaya bagi amanah kepada yang layak. Dah bagi pada yang layak, apa yang layak betul buat apabila kamu berhukum di kalangan manusia. Bukan hukum di kalangan orang Islam, hukum di kalangan manusia. Hukumlah dengan adil. Ini agama. Orang Eropah mungkin dia tak menganut agama Islam, tapi yang ni dia buat. Yang ni dia buat. Agama suka kepada keadilan. Nabi, ni saya nak cerita mudah-mudah ke orang kampung pulau ni. Nabi, masa Nabi muda, umur Nabi 20 lebih, Nabi tengok bersama dengan bapa-bapa saudara Nabi, Nabi tengok ada satu perjanjian dan semua dia panggil fudul perjanjian tu. Rumah lelaki Quraisy yang dia buat tu nama dia Abdullah bin Jad'an. Masa tu Nabi tak Islam lagi. Nabi tak jadi Nabi lagi. Maksudnya Nabi tak jadi Rasul lagi. Tak turun wahyu untuk bawa Islam lagi. Islam tu dia Islam dah, dia serah diri pada Allah sejak dia lahir lagi dengan tabiatnya dia Islam. Setiap anak yang lahir tak Islam. Tapi Nabi belum Rasul yang ditabalkan. Bila satu hari Nabi Nabi terkenang perjanjian tu. Perjanjian tu perjanjian apa? Orang Quraisy, walaupun mereka ni Quraisy, Nabi masa tu tak dilantik menjadi Rasul, tak baca lagi pada mereka ni firman Tuhan ni. Nabi kata, laqad syahadtu halful fudul bi baiti Abdullah bin Jad'an. Lau du'aitu bihi fil Islam la ajabt. Aku telah tengok perjanjian dalam sebahagian riwayat Nabi sebut nama sebahagian bapa-bapa saudara dah. Dia kata, aku telah tengok perjanjian fudul di rumah Abdullah bin Jad'an fil jahiliyah, masa jahiliyah. Kalau hari ini orang buat lagi perjanjian macam tu, orang jemput aku pi Nabi kata. Walaupun yang buat tu Quraisy. Sebab apa? Sebab mereka berjanji, perjanjian itu nak menentang orang-orang yang tindas orang lain. Padahal yang buat tu bukan Islam, tapi Nabi apa? Nabi hormat. Sebab apa? Isi dia bagus. Tu kata Islam. Kat mana saja ada benda yang bagus, kita kena iktiraf. Islam dia adil. Tak boleh kita tengok, bagusnya bukan Islam ni buat kerja, oleh kerana dia bukan Islam, kita kena kata tak bagus. Hak ni punting kerja selalu. Walaupun hang punting, aku bagi markah tinggi pasal Islam. Kita kalau jadi ketua pejabat macam tu, jahanam negara. Kita tak boleh buat macam tu. Allah suruh kita adil. Agama dia mau keadilan itu. Dalam Islam, tuan-tuan, saya nak jawab musik. Dalam Islam, dalam sejarah Nabi ada seorang pemimpin Quraisy, nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, dia ni antara kepala Quraisy. Dia pun geng lawan Nabi juga. Tapi dia tak rupa gangster sangat macam bujar bola ni. Bila Nabi pergi Taif, Nabi nak patah balik masuk. Dia walaupun sistem pasport tak ada lagi masa tu, tapi nak masuk border dia tak bagi. Dia kata tak boleh masuk. Dia macam tu. Dia ada satu sistem, dia panggil Tolabun Nusrah lah masa. Tolabun Nusrah ni macam
kita kena pergi cari orang yang boleh protect kita, protection. Kita kena cari protection. Ayahanda. Ustaz Masdi kata, cari keluarga hak boleh lindung kita. Keluarga tu mesti ada kabel bagus ya. Jadi Nabi pergi ke sana, Nabi nak patah balik tak boleh. Bila nak patah balik masuk, Quraisy dia tak, bila mereka walaupun zaman jahiliah mereka dah amal saki baki ajaran Nabi Allah Ibrahim. Mereka masuk ke Mekah, mereka akan tawaf. Tuan-tuan pergi, dia panggil tawaf mana? Kan, yang pergi haji dia, tawaf apa dia? Tawaf kudum kan? Tawaf kudum, tuan-tuan pergi buat tawaf kudum. Jahiliah buat dah. Sebab tu, hati Nabi Allah Ibrahim punya. Dia dah masuk mana dia tawaf kudum. Nabi nak tawaf tak boleh. Geng-geng Quraisy tak bagi. Pasal dah keluar. Satu orang tolong Nabi, iaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia tolong, dia bawa family dia, dia protect Nabi. Dia lindung Nabi. Dia pegang panah dengan keluarga dia semua. Silap. Nabi pergi jumpa dia bagi. Tak apa, dia tak masuk, aku bagi. Padahal dia duduk perang dengan Nabi, duduk kelain dengan Nabi. Masa tu di Mekah, Nabi ditindas. Abu Jahal terkejut. Mut'im masuk Islam pula kau. Dia duk takut dah, ramai duk terjun ni, duk lompat dah dia. Kan? Lompat pula kalau dia kan, geng-geng Quraisy. Dia tanya kepada Mut'im, amujirun anta am muttabi'. Hang ni betul-betul jadi setakat lindung saja kau ikut sekali ni. Dia sayang lah. Dia kata, bal mujir, bahkan aku lindung dah. Dia lindung. Bila lindung, Nabi dapat tetap balik ke rumah. Mut'im bin Adi sampai kesudah tak masuk Islam. Kesian ke dah. Tuan-tuan, masa perang Badar, ada geng-geng Quraisy kena tawan perang Badar. Nabi tengok geng Quraisy. Nabi kata, kalau Mut'im bin Adi masih hidup, dia mau minta supaya bebas mereka, aku bebaskan. Sebab apa tuan-tuan? Kenang jasa. Kalau kita kata, bebas apa, dia pun mati kafir, dia pun tak masuk Islam, setakat tolong banyak tu, tak. Agama hormat. Sekalipun daripada orang kafir, tapi kalau benda tu betul, kita kata betul. Kalau salah, kita kena kata salah. Sekalipun daripada orang Islam. Bila orang Islam hak salah, kita kena kata salah. Agama tak ajak orang Islam menyeleweng. Nabi tak ajak orang Islam menyeleweng. Tapi duka cita apabila ada ustaz, ada ulama pakai lebay, pakai jubah, Mahabak kata, walaupun salah, tapi oleh kerana pemimpin buat, kita kena hormat. Oh, kacau. Ya, kalau yang ni jadi kacau. Sebab itu agama tak pernah namakan, tak pernah namakan orang minum arak anjing. Tak pernah namakan penzina kaldai. Satu kelompok agama namakan kaldai dan anjing, iaitu ulama yang jual agama. Famathaluhu kamathalil kalb. Bandingannya bagaikan anjing. Dalam ayat lain dia kata, kamathalil himar yahmilu asfar. Macam dengan kaldai yang tanggung barang. Agama kena adil. Kalaupun anak orang bukan Islam bergaduh dengan anak orang Islam, hukuman mesti adil. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah? Tuan-tuan selalu dengar kisah apa? Ali bin Abi Talib dengan apa? Yahudi kan? Ali kata, dalam riwayat Ali kata kepada Shuraih Al-Qadi, Shuraih Al-Kindi, dia orang Yaman. Shuraih Al-Kindi, Shuraih ni terkenal. Tuan-tuan, Shuraih ni terkenal sebab Sayyidina Umar, kes Sayyidina Umar, dia beli kuda. Sayyidina Umar ni tuan-tuan orang dia tinggi. Sehingga kalau dia duduk jalan dengan ramai-ramai ni, kalau Sayyidina Umar ada, orang rasa macam dia duduk atas tempat tinggi. Pasal orang dia tinggi. Dia beli kuda, dia naik kuda tu patah pinggang. Kita pun tak tahu macam mana kuda muda ke apa, patah pinggang. Jadi, dia kata dia dia hantar balik kepada kawan yang dia beli. Dia kata, Rusi kena bagi retas kalau panjang. Lagi orang lain tak boleh cakap itu sekat suara. Dia kata bahawasanya malam-malam tak ada apa cerita kan. Bagus juga petunda tak main boleh. Umar kata kepada dia, Umar kata,
Tak mau ambil balik kuda ni. Apa kuda patah pinggang tu? Dia kata, tadi tak patah. Umar kata, cari hakim. Cari hakim, jumpa Surah Al-Kindi. Lepas tu dikenali Surah Al-Qadi, orang Yaman. Dia ni sebenarnya dulu patut dia jumpa Nabi. Kalau dia jumpa Nabi, dia jadi sahabat. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dalam perjalanan Nabi dah wafat, dia sampai, jadi dia tak jumpa Nabi. Dia bukan sahabat lah, walaupun dia mukhadram, dia hidup pada dua zaman. Okey, dia main surah. Dia kata, surah tengok pada kes ni, kalau dia kata kita cari surah ini orang biasa lah. Jadi Umar pun setuju, tak apa, surah lah Umar, surah. Pasal surah ni terkenal lah juga, orang bagi. Surah yang kata, ihtafiz mastarai au ruddu kama akhast. Dia kata begitu. Sangat very brief. Dia punya sangat singkat tapi sangat jelas. Hang simpan apa yang hang beli ataupun hang bagi balik macam mana hang ambil. Maksud sama ada hang simpan, ambil, dah beli dah ambil hang, ataupun kalau nak bagi balik macam tadi lah. Macam tadi tak patah pinggang lagi lah kuda tu. Umat, tahfiz mastarai au ruddu kama akhas. Umar kata pendek tapi padat. Umar kata, jadi Umar kalah hakim tu, tapi dia Amirul Mukminin. Dia kata ni, aku lantik hang jadi qadi. Kalau kita, aku tak lantik hang dah, hang bagi aku kalah. Itu perangai kita. Itu perangai pemimpin kita tu. Itu jauh lagi dengan Sayyidina Umar tu, kan? Sayyidina Umar kata lantik dah. Syuraih, orang umur panjang, umur sampai 90 tahun lebih masih menjadi qadi dalam sejarah. Tak apa. Tapi saya nak cerita kes dia dengan Ali, very simple. Kes dengan Ali kita semua tahu. Ali baju besi dah. Bila baju besi, dia kata Yahudi curi. Yahudi hantar mai depan Syuraih. Masa tu Ali zaman Umar sebenarnya, masa zaman Umar sebenarnya. Ali tanya, Syuraih kata dalam Islam al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man ankar. Bukti pada siapa yang dakwa, sumpah pada orang yang ingkar. Apa bukti hang kata dia curi? Dia kata baju aku kena lah. Ali kata baju besi. Tak boleh lah, kena ada bukti. Bukti dia Al-Hasan dan Al-Husain, anak aku. Syuraih kata tak boleh. Tak boleh, kau keluarga tak boleh jadi saksi. Ali kata, wahai Syuraih, kau tahu tak Hasan dan Husain ni Sayyidul Syabab Ahli Jannah, ketua pemuda surga, Nabi kata. Dia kata betul, aku tak syak, tetapi tak boleh jadi bukti di dalam mahkamah. Nak ikut semua sahabat ada kedudukan, hang sendiri pun orang bagus, Ali sendiri, tapi mahkamah dia tak boleh gitu. Sebab tu Sayyidina Umar tak pernah merintah, Assalamualaikum, tuan-tuan semua kenal tak saya siapa? Saya ni Sayyidina Umar. Jadi kalau tuan-tuan nak bangkang-bangkang saya, jaga. Dia tak pernah buat gitu. Dia tak buat. Kalau salah. Walaupun Nabi puji yang Umar tak sangka. Ini kita kena tahu. Ini Islam. Dia kata tak boleh. Kalau Syurah kata tak boleh. Tak boleh rakyat Mukminin. Kerana keluarga tak boleh jadi saksi dalam kes ni. Bila tak ada bukti, dia bagi baju balik pada Yahudi. Yahudi kagum dengan undang-undang tu. Dia menganut Islam. Dia kata sebenarnya baju ni memang baju orang Ali. Aku ikut kabilah ni, dia jatuh. Bila dia jatuh, aku kutip. Bukan baju aku pun, dah tak ada siapa, aku ingat aku punya. Tapi aku bagi balik. Ali maafkan dia. Ali bagi baju besi tu dengan kuda-kuda sekali. Ali bagi. Pasal dia menganut Islam. Dia mengucap kerana dia tengok keadilan Islam. Dia menganut, Ali bagi kuda-kuda. Saya nak ceritanya, moral of the story ialah dalam Islam dia tak kira soal adil ni, dia tak kira agama. Adil ni dia iktiraf. Adil ni kena iktiraf. Bila orang tu baik, kena kata baik. Tak boleh aku baik pun dia bukan Melayu, kira jahat lah. Dia tak boleh macam tu. Dia adil untuk semua. Ini benda yang sahabat buat dan kita kena amalkan. Sebab tu Islam kalau ramai-ramai duduk, dia adil hatta bagi salam. Dalam Sahih Bukhari, kalau ada orang bukan Islam dengan orang Islam, Nabi bagi Assalamualaikum. Semua campur.
Nabi tak kata Assalamualaikum dan salam satu Madinah. Nabi tak kata Nabi adil. Assalamualaikum semua untuk semua. Ya, salah. Terima kasih banyak. Ustaz. Moderator pun asyik dengar cerita sampai lupa nak bagi yellow card. Alhamdulillah. Jadi pentingnya pimpinan dalam ataupun siasah dalam Islam. Saya nak tanya Dr. Mazli, dari segi kepimpinan ataupun di negara kita khususnya, kemelut politik yang berlaku sekarang ni menyebabkan ramai orang tak suka politik. Mereka ni orang DAP, duduk atas pagar, bukan DAP tu. Mereka kata dalam Facebook sendiri dia tengok, hampa duk gaduh kau ni, kampun duk buat keluar video apalah pula, kan? Dia meluat, jadi berluat kepada politik, kan? Sebab tu bila Tuan Mazli kata orang perempuan tu rupanya orang wanita, mereka tak berapa minat tentang dari segi kepimpinan, sebab mereka tengok banyak duk gaduh, parti ni gaduh ni, parti ni gaduh ni, sampai satu tahap mereka mengambil keputusan, aku tak mau pergi undi. Boleh ke macam tu Tuan Mazli? Tolong jawab, Ustaz. Dia, saya teringat kepada komen Dr. Muhammad Imarah, dia seorang daripada pemikir Muslim di Mesir di zaman moden, bila dia bincang tentang adin wa siyasah fil Islam, iaitu agama dan politik dalam Islam. Jadi dia telah memetik antara lain mukadimah kepada buku As-Siyasah Asy-Syariah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah. Siasah syariah, siasah berteraskan syarak untuk memperbaiki keadaan pemerintah dan juga rakyat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dalam mukadimah tersebut, Ibn Taymiyah telah ambil ayat yang Dr. Azri bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 58 dengan ayat 59. Tapi lebih khusus pada ayat 58 itu yang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, iaitu Allah Taala menyuruh kita menunaikan amanah kepada ahlinya, dan jikalau kita berhukum, hendaklah berhukum dengan adil. Ikut Ibn Taymiyah, dia kata tonggak kepada politik dalam Islam adalah dua. Pertamanya, menunaikan amanah. Keduanya, menegakkan keadilan. Dua-dua ni nilai universal. Orang Islam boleh faham, orang bukan Islam pun boleh faham. Dan bila kata Dr. Sri sebut tentang keadilan itu sebagai satu tema utama di dalam Islam, anak murid kepada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dalam bukunya At-Turuq Al-Hukmiyah, dia sebut tarifan tentang siasah, tentang politik, yang mana dia simpulkan, dia kata dekat mana ada keadilan, di situlah syariat Allah. Walaupun tak disebutkan dalam Quran, walaupun tak disebut oleh hadis Nabi, walaupun tak disebutkan oleh para sahabat, yang mana ada keadilan yang boleh difahami sebagai adil, lawannya kepada kezaliman, itu adalah syariah. Jadi para ulama, bila dia lihat kepada isu ini, mereka nak cuba faham bagaimanakah konsep siasah itu. Saya teringat kepada tulisan Dr. Abdul Aziz Khayyat bila dia bincang tentang keadilan itu, dia kata apa yang membawa kepada maslahah, sama ada di dunia dan akhirat, kepada orang ramai. Maslahah ammah dia panggil. Itu dia kira sebagai keadilan selagi mana tak bertentangan dengan syariat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang keadilan ini, satu perkara menarik, ialah satu perkara universal. Bila sebut keadilan ni semua orang boleh faham. Yang lawannya zalim, itu adalah keadilan. Dia nak cerita tentang falsafah panjang sangat. Tapi dalam Islam, menariknya ada satu lagi unsur lain, iaitu dalam Islam bukan hanya keadilan, dia ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, iaitu menyeru kepada keadilan dan juga dengan ihsan. Ihsan ini ialah dia boleh difahami dengan pahaman yang luas, sama ada satu tingkatan selepas iman dan Islam. Tetapi ihsan yang lebih difahami ialah dalam konsep apa? Konsep rahmat yang disebutkan
rahmatan lil alamin tadi. Okey. Apa kait dengan politik? Apa kait dengan peduli kepada politik? Saya teringat baru ujung tahun lepas saya pergi ke Singapura. Ada seorang wartawan Jepun. Dia interview Asahi Shimbun. Ni seorang khabar Jepun nak tanya tentang politik dan juga agama di Malaysia. Jadi dalam temu ramah tu saya sebutlah bagaimana orang Malaysia ni, kalau orang Islam, bagaimana dia beramal tak beramal dengan Islam, tetapi dia memang sayang agama. Majoritinya adalah seorang dua yang tak, tetapi majoriti, terutama di waktu sekarang ini. Kalau Melayu itu, kalau tak kira lah, Muslim itu, ada Melayu, ada India, ada Cina yang juga Muslim, ada Siam, ada Arab dan sebagainya, disayang pada Islam. Walaupun dia mungkin tak semayang, walaupun dia mungkin tak puasa, tetapi sayang daripada Islam. Tak percaya kita tengok isu agak apa, nama Allah ni, walaupun dia bukan setakat Bible, Quran pun dia tak baca, tapi dengan seluar jin, dengan baju ketat dia pun nak pertahankan nama Allah. Itu Wallahu a'lam. Tapi nak cerita ni agama. Jadi pada saya, dalam politik di Malaysia, mana-mana pihak yang tidak mengambil kira isu agama, dia tak akan menjadi pilihan rakyat. Jadi sama ada ahli politik itu, dia itu Islamnya betul ataupun tak betul, maksudnya dia sendiri beramal Islam tak Islam, tetapi dia akan kata kita mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dia kena cakap juga. Itu saya ingat di tahun 90-an. Saya rasa ramai di antara kita yang pernah hidup zaman 90-an. Waktu tu kerajaan begitu komited nak laksanakan Islamisasi. Waktu itulah Bank Islam, Universiti Islam, sekolah agama begitu begini. Dan kami pun antara daripada projek Kementerian Pelajaran pada waktu itu hantar pelajar-pelajar agama yang dapat keputusan cemerlang untuk belajar agama di Jordan, Morocco dan juga Egypt. Jadi pada waktu itu kita lihat ahli-ahli politik yang mana tak biasa dengan agama, oleh kerana suasana agama itu ada di dalam kerajaan pemerintah, ramai telah mula berjinak dengan agama. Jadi waktu ceramah, ini boleh cerita politik sekarang, waktu ceramah parti pemerintah, kita lihat ada antara pemerintah yang sebutkan kita ingin mengamalkan amar makruf mungkar nangkir, dia kata. Dia nak kata amar makruf nahi mungkar, tapi nak Islamik. Itu yang beliau sebutkan. Bagaimana dia kata Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala telah tapi waktu dia baru mula lah nak tunjuk betapa agama itu ada peranannya, kan. Itu yang Aisyah radhiyallahu anhu, kan. Itu complicated sikit lah, kita pun kadang silap, kan. Tapi nak ceritanya tentang peranan agama. Jadi saya cerita dengan dia, agama tak boleh dipisahkan daripada politik di Malaysia ini. Saya tak tahu tempat lain di Indonesia ke, di mungkin tempat lain dia tak seperti itu, tapi di Malaysia tak boleh pisahkan. Sama ada parti itu parti berteraskan bangsa Melayu ataupun parti berteraskan agama, apatah lagi dia kena ambil peduli terhadap agama. Jadi dia komen, dia kata bagaimana dia bagus reporter Surat Khabar Antarabangsa ni, mereka buat homework, mereka buat sungguh-sungguh. Dia tanya soalan tu bukan soalan yang telah diskripkan oleh ketua editor dia, ataupun apa dia tanya tu akan keluar lah, bukan apa dia tanya tu akan keluar dan dipotong sikit, kan. Tak. Jadi dia kata kalau ikut dalam ceramah kamu dekat sini-sini, kamu kata setiap Muslim itu dilahirkan sebagai ahli politik. Saya terkejut, kata dia buat sampai tahap tu homework. Padahal saya sebut benda tu kat program tertutup dekat dekat dengan budak-budak dalam bahasa Inggeris pun, dengan budak-budak antarabangsa. Dia kata betul, Muslim dilahirkan sebagai ahli politik. Saya bukan nak cerita tentang politik suku tiga, bukan. Tapi nak cerita Muslim itu dilahirkan sebagai ahli politik. Saya tak boleh nampak ruang bagaimana Muslim itu tidak berperanan dalam politik. Boleh bukan isu parti. Ada orang kata, saya tak mau parti-parti yang pening kepala Ustaz. Parti nombor 2 dalam Malaysia ni, dalam politik, dia bukan hanya parti pembangkang dengan parti pemerintah. Yang paling penting kuasa rakyat. Parti yang bertanding ni, ayalah semalam dia pembangkang, hari ni dia pemerintah, hari ni dia pemerintah, esok mungkin dia pembangkang. Itu putarannya. Tapi yang menentukan dia jadi pembangkang, kan jadi pemerintah, rakyat. Jadi kuasa rakyat ini yang lebih penting.
Dan nak berpolitik pun bukan hanya semestinya berparti. Kan? Kalau kita tengok di negara maju, bila sebut tengah negara maju, kita pergi kat negara Eropah. Parti-parti dia bukan macam kita, berjuta sekian. Ahli politik ni 2 juta, 3 juta. Hatta di UK itu yang sebesar 70 juta penduduknya pun, itu hampir 80 juta penduduknya. Parti pemerintah ada, parti konservatif dia tak lepas juta ahlinya. Komponen dia punya parti komponen pemerintah tu Liberal Democrat Party, itu ahlinya berapa ratus juta, berapa ratus ribu saja. Kenapa? Orang politik ni pihak politik, rakyat ni dia kena laksanakan tugas sebagai rakyat. Tetapi rakyat ada tugas berpolitik yang tak semestinya dia berhati. Okay. Jadi wartawan tu kan tak clear macam mana cerita. Saya kata pertama sekali, dalam Quran suruh kita amar ma'ruf nahi munkar. Betul tak? Apakah munkar yang terbesar? Banyaklah, syirikkan Allah dan sebagainya, kan, mencuri, merompak dan sebagainya. Bila kata mencuri, merompak, termasuklah rasuah, termasuklah korupsi, termasuklah salah guna kuasa, termasuklah biarkan maksiat bermarajalela. Jadi saya kata, bagi umat Islam, kita kena amar ma'ruf nahi munkar untuk cegah benda-benda ini. Seorang penyair Jerman, saya lupa nama, Bernard Berhot gitulah namanya, dia pernah mengatakan, buta yang paling teruk bukanlah orang yang buta mata ni, tetapi buta yang paling teruk ialah orang yang buta politik. Tak ambil peduli tentang politik. Kenapa? Bila dia tidak ambil peduli tentang politik, dia akan membiarkan politik, orang politik yang zalim akan terus melakukan kezaliman. Dia akan memberikan peluang kepada orang yang ambil rasuah untuk terus mengambil rasuah. Orang yang melakukan korupsi akan terus melakukan korupsi dan mereka tidak dihukum oleh rakyat. Sebab apa? Semuanya mengambil sikap untuk buta. Semuanya tidak mengambil sikap untuk menghukum dia di dalam pilihan raya. Sebab itu ada orang tanya pada saya, dia kata, macam mana kita ni unsur akhlakal zaliman wa mazluman, kan? Bantulah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Dia kata macam mana nak kait dengan politik? Saya kata simple saja. Baik orang yang memerintah itu kalau dia orang Islam. Ni orang Melayu kita, orang Islam kita dan memerintah. Cara nak bantu dia ialah dia yang zalim ni, cara nak bantu dia ialah dengan kita tak pangkah dia, supaya dia boleh bertaubat daripada kezaliman dia dan kembali kepada jalan apabila dia menjadi pembangkang. Dan orang yang dizalimi, kita bantu dia, rakyat dizalimi, dengan membawa orang yang boleh membantu mereka mengembalikan hak-hak mereka, iaitu amanah. Dan ini amanah di pihak kita sebagai penghuni. Dan kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang pilihan yang kita buat. Lepas tu kadang orang kata, Allah mengundi ni, jangan main. Kita akan dipusatkan oleh Allah SWT terhadap apa yang kita pilih. Sebab tu kadang saya selalu tanya, berapa orang di kalangan kita yang istikharah sebelum mari mengundi? Kita tak ambil pusing, kita istikharah nak kahwin lah. 30 tahun dulu makcik kan buat istikharah. Bila datang pakcik meminang, kan? Pakcik pun sama juga. Waktu nak meminang itu istikharah. Tapi yang paling penting waktu nak mengundi, kita kena istikharah. Berapa orang pada kita yang istikharah supaya Allah Ta'ala bagi kita petunjuk, Allah Ta'ala bukakan jalan, mudahkan kita untuk pilih yang terbaik untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk negara, di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau cerita tentang peranan dekat sini, itu kalau kita sebut amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lebih penting sekali, kita tahu tadi untuk tegakkan amanah, untuk tegakkan keadilan, untuk tegakkan ihsan. Dan yang paling besar sekali pada saya, tugas kepada umat Islam adalah untuk melakukan islah. Dalam Quran banyak disebutkan tentang islah. Fa'aslihu baina akhawaikum, kan? Disebutkan in uridu illal islah, kata Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bila dia berdakwah pada kaum dia, orang tanya dengan dia, kata, buat apa kau Nabi Syuaib, buat apa ni duk tegur kami sembah berhala dan sebagainya. Dia kata, aku tak nak apa, aku nakkan pembaikan supaya bawa kepada yang lebih baik. Islah lawannya ifsad. Islah membawa kebaikan, ifsad membawa keburukan. Termasuk dalam membawa keburukan yang ambil rasuah, salah guna kuasa, pergi jual tanah orang Melayu, pergi jual kepentingan umat Islam, pergi menipu,
pergi duk buat kerja video lucah, baling pelur, baling batu, itu semua ifsad. Islam pergi kepada politik matang, politik hujah, politik berdasarkan fakta, politik berdasarkan bukti. Sebab itu kadang bila kita bincang tentang isu nak pilihan raya ni, kalau boleh kita di zaman internet, tak kisahlah kita di kampung. Lah ni susah kan nak kata mana kampung mana tak kampung. So balik ke apa ni, Kedah, balik ke Jitra. Dulu Jitra tu pekan. Lah ni ketik. Nak kata jadi pekan pun tak lagi, jadi bandar. Kodiang tu pun okeylah pekan lah kita kata. Tapi Perlis sekarang ni, Belik Pulau pun saya rasa nak kata kampung tak kampung lagi. Kalau di setiap rumah tu sepatutnya ada hufaz, saya kata di setiap rumah pun kita ada orang yang selit IT. Anak-anak muda yang duduk dapat berita dan sebagainya. Kita bandingkan yang mana baik untuk diri kita, untuk anak-anak, untuk masyarakat dan juga untuk generasi akan datang berdasarkan bukti. Sebelum ni hanya 12.7 juta peruntukan kepada ahli wal agama Islam. Tetapi selepas tahun 2008 sehingga 2013 begini 60.4 juta. Betul? 64.0 juta yang diberikan kepada ahli wal Islam. Sebelum ni tak ada peruntukan diberikan kepada sekolah agama rakyat. Kalau ada pun tak banyak. Sekarang ni diberikan peruntukan. Ada program hafiz dan sebagainya. Hutang negeri dan sebagainya. Kita lihat bagaimana telah berkurangan sebanyak ratusan persen kat situ. Jadi pada saya, gunakan hujah, gunakan bukti untuk kita buat keputusan. Wallahualam. Terima kasih Tuan Mazli. Jadi kalau kita lihat hujah-hujah Dr. Mazli tadi mengatakan bahawa fakta itu penting dalam menilai sesuatu kepimpinan, ataupun kita lihat kepada hujah-hujah planning yang akan dibuat dan sebagainya. Tapi dalam masyarakat kita, insyaAllah lepas round ni kita akan bagi peluang untuk hadirin bertanya soalan. Tapi sebelum tu saya nak tanya Dr. Asri, masyarakat kita ni, dia kadang-kadang walaupun kita sogokkan dengan fakta-fakta, kita buat keluar video tentang bagaimana seorang pemimpin mencuri ataupun merampas harta rakyat berbilion-bilion dengan hujah, dengan bukti dan sebagainya, tapi bila kita tanya orang-orang di sana, tak ada kesan. Tapi bila ada cerita Selak Khair ni, bila cerita ada kawannya ada video dia dengan lari bini orang ke, yang tu mereka cukup suka. Sebab tu orang Melayu kita suka baca surat abang cebisan. Banyak cerita kita, ini kena tangkap khalwat lah di mana di sini. Tapi bercerita tentang rasuah, tentang penyalahgunaan yang besar-besar, masyarakat kita tidak nampak begitu mengambil berat. Adakah masyarakat kita tidak dapat menilai tentang apa yang berlaku di negara kita ni? Ustaz, boleh? Terima kasih Musi. Sebelum saya nak jawab ni, saya secara peribadi saya ingat semua orang sama, kita tahu parti politik ni tak ada parti yang maksum. Tak ada parti yang dia betul 100%, tak ada. Semua parti ni akan ada lah kesilapan, kelemahan, kesalahan. Jadi kita kritik parti-parti ni. Jadi kita pun jangan pula, saya suka kritik, saya suka kita menilai dengan kritis seperti mana Dr. Mazli sebut tadi. Tapi cuma kita kena tahulah, jangan kita jadi fanatik parti ni. Ada orang parti dia tak boleh kata langsung, kata kat parti macam kata kat Nabi tu. Kira nak bergaduh saja. Parti aku tak salah. Padahal kawan hak duduk atas pun dah berdengung lah, tahu kata salah. Jadi tak apa. Yang ni tak apa. Kita bahas soal fakta. Sekurang-kurangnya antara dua yang mana lebih baik, antara dua yang mana kurang. Kita sekarang lah Malaysia ni, saya fikir masih lagi pertarungan yang mana kurang tak baik, bukan yang mana paling baik. Bukan memilih antara dua kebaikan, tapi masih lagi dalam tahap memilih antara dua yang kurang jahat. Yang tu ayat tak apa, tak sedap lah orang politik marah, tapi lebih saya kata
kita masih lagi antara dua ni, yang ni teruk ni kot, macam ni kan. Bukan, kita masih bertarung benda-benda yang tak bagus. Saya nak sebut, nak sentuh isu tadi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang macam ketua turus tentera, tapi bukan nombor satu lah, salah seorang panglima tentera dalam tentera Umar. Bila tentera dia sampai di berkhemah, bila mereka pergi ke medan peperangan kan, mereka berehat sebelum musuh datang. Jadi ada banyak masa free. Ada satu ketua panglima tentera tu, dia tak ada kerja. Dia panggil orang dia, tentera, dia kata, kau cerita apa benda jahat yang kau telah buat. Dia duk pergi buka rahsia. Kawan ni dah orang bawah ni, jadi dia pun, kawan ni cerita. Kau pula, apa dosa yang pernah kau buat? Cerita kat aku. Benda ni akhirnya sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar marah dan Umar pecat dah. Ini benda yang tak boleh dibuat. Dalam agama bagi dua jenis dosa. Agama larang yang satu dosa yang membabitkan satu orang dengan Allah Ta'ala, kita dengan Tuhan. Bukan kata tak dosa. Contohnya apa? Contohnya minum arak. Contohnya berzina. Sekali jangan pula orang balik pulau kata, Dr. Hasri kata berzina tak apa. Bukan. Berzina salah, tapi yang ni antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia nak taubat pun, dia taubat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu apabila Ma'is bin Malik dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak mau tengok, Nabi buat tak tahu kat dia. Dia berulang, dalam riwayat Muslim sebut sama 4 kali, dia berulang. Nabi kata, hang tahu kau betul ke apa? Dia kata tak, aku betul. Nabi kata, fala'allaka qabbalt wala'allaka ghamast. Boleh jadi kau cium, boleh jadi kau raba-raba lah. Nabi cakap tu. Dalam bahasa kita main ringan-ringan. Bahasa kan, ringan. Nabi nak bagi tahu kat dia. Dia kata, dah, aku berzina, aku tahu aku berzina. Baru Nabi hukum dia. Ulama-ulama hadis kata, Nabi nak bagi isyarat. Kalau benda hak macam ni, hampir balik lah, taubat lah. Tak usah duk main dedah. Dalam riwayat Muslim, satu orang lelaki, dia ni bukan bomo lah, tu macam doktor lah zaman tu, berubat orang. Mai perempuan berubat dengan dia, dia kata, alastu mura'atan fi aqsal Madinah. Aku berubat satu orang perempuan di ujung kampung. Nah, berubat kat mana aku, perempuan ni mai kena dia nak syekh. Dia kata, fa fa'altu kulla syai'in illa zina. Aku buat semua benda kecuali tak zina lah. Halim buat apa? Nabi duduk senyap. Sayyidina Umar ada sama dengan Nabi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dalam kitab Salat Taubah. Nabi diam. Umar kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah Ta'ala dah tutup aib kau, yang nak main buka ni buat apa, tutuplah. Umar kata. Nabi tak kata apa. Kawan ni pun dah Umar kata macam tu, pasal Umar tak lama-lama sakit, panjang cerita kan. Umar kata macam tu, dia faham, dia pun dia pergi. Kemudian Nabi hantar orang suruh panggil dia, dan panggil dia datang. Nabi suruh dia bersolat 2 rakaat. Solat maksudnya buat baiklah. Sebahagian ulama hadis simpulkan itu macam solat taubat. Tapi sebenarnya kerana Nabi baca, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Benda baik menghilangkan benda tak baik. Kalau kita buat salah, kita sedekah, kita taubat, kita salat. Maksudnya apa? Benda hak salah peribadi ni tak usah duk buka. Sebab itu agama kata, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang Muslim, Tuhan tutup aib dia pada hari kiamat.
Dalam riwayat, dalam hadis kitab Imam Malik Muwatta, satu hari Umar bin Khattab dia pergi di Madinah, dia berjalan, ada rumah anak Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf di Madinah. Mereka ni tutup pintu, seorang luar berdengar bising. Sayyidina Umar pergi dekat. Sayyidina Umar berjalan dengan seorang sahabat dia sayang sekali, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Umar ni dia sayang, orang paling dia sayang Abdul Rahman bin Auf. Dia kata fa innahu mulham. Ini Abdul Rahman bin Auf ini diilhamkan. Dia jalan Abdul Rahman bin Auf, dia sampai dekat rumah tu, dia dengar suara kuat. Lepas tu dia tanya Abdul Rahman bin Auf, atadrina baita man hada? Hantar rumah siapa ni? Yang memang tak tahu. Dia kata ini rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Oh, dia kata hantar dia buat apa? Aku tahu. Umar kata depa duk minum arak dalam ni. Suara apa duk mana? Tapi pintu tutup. Dengar suara. Kamu kata apa pendapat kau? Abdul Rahman bin Auf kata apa kata Umar? Araqat atina ma nahallahu an. Manahana Allah an. Aku berpendapat kita telah mendatangi apa yang Allah larang. Allah Ta'ala kata wala tajassasu, jangan duk mengintip. Kata orang kata habis tu orang buat maksiat, kita tak nampak dalam rumah dia, dia duk, boleh jadi dia gelak saja, tapi Omar agak dia minum arak. Nak menunjukkan dalam Islam dosa hak peribadi ni tak usah duk buka tak usah duk pergi cari pasal lah, tak nampak. Dosa hak mana kita cari pasal? Al-Imam Syaukani sebut. Dosa mana kita cari pasal? Dosa yang membabitkan kemerbahayaan alam. Macam mana? Perompok. Hak tu kita kena yang bahaya. Kita tak boleh orang tu perompok, kita tengok perompok, dia mana dia rompok rumah kawan kita, dia takut tahu dah ada perompok, dia masuk tadi, aku tahu. Awak hantar abang. Aku segan nak mengumpat dia, kesian lah. Yang tu kita tak boleh buat. Dia larang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia syarah kitab Sahih Muslim. Kan kita selalu baca hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa tengok mungkar, dia ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, tak mampu dengan lidah, tak mampu dia. Imam Muslim, Imam Nawawi kata, kalau kita pergi tengok, kita ada pengetahuan. Kita tengok ada satu toki kedai jual barang ni tak betul. Kita tahu ni umpamanya berah, ni berah buruk ni, kita tahu. Ataupun ni ubi ni tak boleh makan dah ni. Kawan ni tak reti, budak-budak mak suruh pergi beli ubi, dia pun pergi beli. Kita tengok ubi ni masuk angin ni. Kita tak ada. Kita wajib untuk bagi tahu kepada, pertama larang toki jangan tipu macam mana Nabi larang. Kemudian kita kena bagi tahu pada ni ubi ni tak elok ni. Tak boleh lepas dia beli, sebenarnya ubi tu tak elok, tapi aku tak mau kata Allah lagi mengumpat toki kedai nak. Tak boleh buat macam tu. Sebab yang tu menzalimi pihak yang lain, menzalimi pihak yang lain. Jadi kita kena ada pendirian dalam benda ni. Ada dosa yang orang buat kena salah-salah, tapi agama tak suruh duk pergi intip benda ni. Biar dia dengan Tuhan, dia Tuhan, jangan takut. Kod tak ada, kita tak kata kod di akhirat dia terlepas dah. Siapa hak salah tetap kena. Tapi dosa yang kita kena bincang ialah dosa yang membabitkan hak awam. Rasuah, merompak, ambil harta benda awam. Yang ni kita kena kalut sikit pasal duit kita. Tapi hak dia dengan Tuhan, kita tak payah kalut. Itu dia jawab dengan Tuhan. Tapi aku kalut benda hak duit aku. Tak boleh satu orang kata, satu orang curi duit kita. Kita kata, ramai, hang jangan nak curi duit aku. Kita pasal apa hang nak kalut aku curi duit hang? Tak baik, berdosa lagi buat harta benda aku. Ni orang duk berzina ramai. Berzina memang berdosa, tapi dia dengan Tuhan lah. Tapi duit ni duit aku. Maksudnya lebih kurang macam tu. Maka kita kena bezakan. Simple benda saya nak beritahu. Jadi bila kita baca, orang Melayu dia suka benda gosip, kan? Benda kalau cerita wang hilang 2 bilion, oh tak menarik. Kapal selam tidak boleh selam, tak menarik. Kan? Kapal selam, kapal timbul hanya selam, tak menarik enggak. Tapi yang tahu tak, dia ada satu sekali dia dengan perempuan mana tahu, gambar punya bagus. Hang boleh bagi link, boleh link. Kita suka benda macam tu.
Tabiat. Dan kita satu benda lagi, saya bukan cakap pasal politik tak sebelah. Dr. Mazli pandai hurai benda ni, saya nak hurai benda kemudian. Saya nak hurai, kita lah diri kita. Kita sentiasa maafkan diri kita, tapi kita sentiasa hukum orang lain dalam benda yang sama. Ini tabiat kita. Kalau benda ada kesalahan aib peribadi, kita pun buat juga. Tapi tang kita tu, alah aku dah lupa dah benda tu, aku dah tobat. Tang orang, aku tak boleh percaya kat dia sampai mati. Tahu tak? Sebab tu agama tak suka kita singkap aib orang. Tapi apabila membabitkan kepentingan perompak, penyamun, perasuah, rosak harta benda negara, tebang pokok awan, rosakkan, yang ni kita kena bising. Kerana ini untuk selamatkan. Tak boleh. Hatta orang merokok dia khalayak awam, kita kena beritahu, cik merokok dia khalayak awam ni, orang sebelah ni, budak kecil ni, dia sedut tak bagus dah. Dia tak boleh kata, nak kata pun kot dia kecil hati pula, sagi jadi mengumpat pula, dia kata no, kita pergi habaq dia, no, kerana ini membahaya orang lain. Kita Muslim kena bezakan hal. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri. Sebelum kita teruskan dengan forum kita ini, saya nak lancarkan kutipan tabung ilmu. Jadi minta petugas-petugas jalankan tugas buat kutipan untuk tabung ilmu kita. Sebelum kita pergi ke round seterusnya, mungkin saya nak bagi peluang, kita dah pukul 11 malam ni, kita nak bagi peluang kepada hadirin sekalian untuk bertanya soalan, either kepada Dr. Mazli ataupun Dr. Mazhar. Jadi mic ada sini, insyaAllah. Ya, kita ada tuan bagi mic. Jangan tanya soalan susah, jawab. Assalamualaikum. Nama saya Rizul bin Arif. Jadi saya tertarik kepada ceramah Dr. Asri sekejap tadi, iaitu kita jangan singkap jangan singkap aib orang. Jadi saya nak tanya, macam mana peranan pejabat-pejabat agama biasa ke staf dia duduk dekat hotel-hotel, duduk buat ambush, tangkap kaluat orang dalam hotel. Jadi nak dapat pandangan Dr. Asri pula. Terima kasih. Okey, saya tak mau panjang benda ni pasal forum yang berbeza, tapi saya nak cerita macam ni. Tuan-tuan, pertama reporter yang bubuh gambar orang kena tangkap kaluat di depan buka Surah Abang, dia telah memalukan orang lain, dia berdosa. Pertama, sebab tu agama dalam kes zina dia sangat sensitif. Dia nak 4 orang saksi, yang mana saksi tu nampak macam mana batang celak masuk dalam bekas celak. Senang 4 orang soleh duk tengok kau ni duk terus tengok. Logiknya tak boleh berlaku. Arba'atu syahada. Di dalam tadi At-Turuqul Hukmiyah, Al-Imam Ibn Qayyim sebut apabila Umar bin Khattab bertanya kepada sidang syura dia, ara'aitum law anna amirul mu'minin syahada imra'an 'ala zina. Apa pendapat kamu jika amirul mu'minin menyaksikan satu orang berzina? Dia seorang amirul mu'minin, Umar bin Khattab ni, dia nampak orang berzina. Dia tanya macam mana kes ni? Kalau aku nampak ada kes sungguh. Ali kata apa? Alaihi bi arba'ati syuhada aw 'ala dhahrihi haddul qadhaf. Dia datangkan 4 orang saksi, atau petah belakang dia kita bubuh 80 rotan. Atas belakang Umar. Nak cerita Islam street lah benda ni. Macam mana kalau dia zina sungguh? Apa nak kata apa? Dia berzina sungguh, dia dosa Allah Ta'ala. Tapi dari segi undang-undang dunia dia tak kena. Habis itu terlepas dah. Yang handuk kalut nak sebab dia juga pasal apa? Dia dengan Tuhan tetap kena. Yang kita kalut, yang bahaya kepada kita. Ini saya nak jelas dulu. Jadi reporter kena jaga-jaga. Hampa duk bubuh gambar orang di depan benda-benda macam ni, duk bongkar aib dia sampai 7 keturunan dia, sampai anak cucu dia besok pun dah ada anak, dah taubat, dah ada jadi baik pergi masjid pun, hang tengok ni Surah Baqarah hang dulu ni. Ini benda tak bagus. Kedua, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab tuan-tuan duk baca selalu,
Suka baca Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata syarat nak cegah mungkar ni ayakunal munkaru zahira. Hendaklah mungkar itu zahir. Kalaulah seseorang mengunci pintu rumahnya, tutup, kata Imam Ghazali, tak boleh dicari dia, tak usah duk pergi buka nak tanya hang buat mungkar ke tak usah tanya. Kalau tidak kita nak kena cek kereta, tahan kereta tu, ni kereta nak ni hangpan duk buat mungkar ke tak, kita tak tanya. Hak benda lah rumah orang kita tak pergi cek. Ni dalam rumah apa ada arak ke tak, kita tak cek. Sehingga Imam Ghazali sebut contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pergi kepada rumah satu orang minum arak. Dia tahu dia minum arak. Sayyidina Umar ambil tindakan rumah Arab, bukan macam rumah Melayu paku banyak. Kan? Zaman dulu pakai bumbung bah. Bumbung lepas tamar dah kan. Amirul Mukminin Umar masuk ke atas. Tangkap orang minum arak. Kawan minum arak tu kata, wahai Amirul Mukminin, aku buat satu kesalahan, hang buat 3. Apa lah? Omar kata, dia kata, yang pertama, Tuhan kata, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuklah rumah yang bukan rumah kamu, melainkan sehinggalah kamu memberi salam, meminta izin dan kamu bagi salam. Kau tak minta izin dan tak bagi salam, terus masuk. Tuhan kata, wadkhulul buyut min abwabiha. Masuklah rumah melalui pintu, kau masuk ke bumbung. 2. Tuhan kata, wala tajassasu, jangan mengintip, kau mengintip. 3. 3 kes. Aku 1, jangan minum arak. Kau 3. Selamat balik. Ni Al-Imam Al-Ghazali pun sebut cerita yang sama dalam Ihya Ulumuddin. Okey, tak apa. Saya bukan nak melemahkan semangat, tapi saya nak cerita apa jadi kepincangan masyarakat. Bila kita terlalu duk tumpu dalam benda yang sembunyi, benda yang tak pasti, duk pergi ketuk pintu rumah orang, hotel, kadang-kadang macam Langkawi punya kes dulu. Tangkap kawan yang memang dah kahwin. Dia tu pula tak bawa si jam nikah. Dapat bercuti dengan isteri, tidur bermalam dalam penjara. Sehinggalah adik-beradik mai bawa si surat nikah. Dan dia duka cita, dia kata tak ada orang minta maaf pula tu. Okey, tak apa, hamba boleh keluar. Kawan ni hotel lah rugi dah RM300 semalam. Pasal lupa bawa kad kahwin. Padahal mungkar yang banyak kita biar. Saya buat contoh. Kalau kita buka majalah hiburan yang berpeluk lelaki perempuan, terang-terang. Tak ada siapa pergi tangkap artis tu. Bukan pergi menyorok, terang-terang. Ambil gambar lagi. Boleh syok. Orang kata, gambar romantik. Tak kahwin kan? Dalam filem, peluk, terang-terang. Semua orang nampak. Jabatan agama tak ambil tindakan. Macam-macam orang berpelukan yang bukan mahram, orang tak ambil tindakan. Tiba-tiba yang duduk dalam bilik yang tak tentu lagi salah ke betul, dan tak tentu lagi siapa, kita pergi cari yang ni tak betul. Yang ni tak betul. Yang terang kita biar, yang tersembunyi kita cari. Sebab itu mungkar berluasan yang merosakkan environment kita, memberikan contoh teladan yang buruk pada anak-anak kita. Bukan orang yang buat maksiat dalam bilik. Saya bukan kata dia halal buat maksiat dalam bilik. Sekurang-kurangnya dia tahu juga malu. Tapi yang merosakkan anak-anak muda yang buat maksiat terang-terang, iklan terang-terang, ambil gambar terang-terang dan diedarkan terang-terang. Ini maksiat yang terang. Ini yang merosakkan environment. Kata Nabi lah hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Semua umat aku ini diampun melainkan mujahir, orang yang terang-terang. Mujahir apa? Iaitu orang yang dia buat maksiat terang-terang di khalayak ramai. Hak pi sembunyi itu walaupun salah, tapi sekurang-kurangnya ada rasa malu. Tapi yang naik atas pentas, cium, menari, pakai selok ni, tak ada siapa. Ustaz pun main tengok ujung, hui sakan menari malam ni. Tapi pi cari hak dalam bilik, ketuk tak. Kahwin lagi, kena orang dah kahwin, ganggu privasi orang. Agama tak macam tu. Agama tak macam tu. Sorry to say,
kita mungkin ada perbezaan, tapi inilah benda yang saya sebut beberapa tahun dulu. Kalau kita betul-betul jalankan amal makruf nahi munkar terhadap benda yang terang ni, masyarakat kita tak jadi macam ni. Yang rosakkan masyarakat bukan hak duduk menyorok tu. Yang rosakkan masyarakat hak terang-terang berani buat ni. Kenapa hak terang-terang tu? Saya buat contoh simple. Saya tak berapa. Contoh yang terang, tampak bini sampai pecah muka. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Suami saya tampak pecah mulut ni, gigi keluar longgak satu. Ustaz ada apa? Sabarlah no, insya-Allah. Gigi yang longgak tu Tuhan pasang balik dalam syurga. Padahal tu mungkar, tampak bini sampai cedera mana? Boleh lah agama. Tapi tak ada orang pergi tangkap suami tu. Tapi ni katanya ada orang khalwat, tapi tak pasti lagi. Satu van penuh pergi cari. Saya ni tak, Pulau Pinang tak buat lagut. Mungkin meri entah berantah mana buat. Inilah punca kita tidak. Kita tak tahu apa fokus kita sebenarnya. Kalau kita nak reform agama, kita kena reform semua ni. Privasi dihormati dalam agama. Soal privasi orang. Pergi ketuk rumah orang kerana nak cari mungkar. Kalau semua mungkar kita nak cari, kena pergi ketuk setiap rumah orang kot ni. Tanya ni, hampa ada minum arak lah rumah ni. Arak pun mungkar juga. Sebab tu kita tersalah. Minta maaf saudara yang bertanya. Saya bukan nak jadikan isu kontroversi lah. Tapi ini salah. Gunakanlah tenaga ni untuk lawan mungkar yang terang-terang. Bukan mungkar yang jenis ni. InsyaAllah. Baik, insyaAllah sebelum kita buka pada soalan hadirin, kita ada soalan bertulis sebenarnya. Jadi kita nak tanya Dr. Mazli, soalan bertulis ni. Kita ciri-ciri pemimpin yang bagaimana umat Islam harus pilih untuk diamanahkan pemimpin rakyat dan negara misalnya. Mungkin ada soalan ni related. Yang mana lebih mudarat kepada kita umat Islam, antara pimpinan yang zalim dan perpecahan ummah. Ini soalan yang related mungkin Dr. Mazli. Dia sebut tentang kemungkaran yang nyata. Saya tak tahu lah bagaimana kita nak lihat ni, ikut laporan Transparency International. Ni sebuah badan yang melihat tentang perjalanan kerajaan-kerajaan di Malaysia, sejauh mana ketulusan, sejauh mana mereka punya rasuah, indeks rasuah dan sebagainya, melalui Corruption Perception Index tahun 2010. Malaysia oleh kerana ketirisan ataupun salah guna kuasa, salah takbir dan sebagainya, kita rugi 28 bilion setahun. 28 bilion ni 28,000 juta ringgit setahun. Yang mana 28,000 juta ringgit ni boleh digunakan untuk macam-macam ruang. Setiap tahun kita habis ni. Paling kurang pun pendidikan. Dan kita tahu dekat Malaysia, golongan yang berpendapatan kurang daripada RM5,000. Pendapatan isi rumah, satu rumah, suami isteri bekerja, kurang gaji RM5,000. Gaji dah, pendapatan adalah 75% daripada rakyat Malaysia. Kurang daripada RM3,000 adalah 50%. Maksudnya tinggi. Dan jurang pendapatan tu terlampau jauh sangat. Kita nombor 1 di Asia Tenggara, nombor 3 di Asia. Kesannya apa? Kesannya paling simple kita tanyakan. Tuan-tuan rasa selamat tak kalau rumah tu kita tinggalkan tak berkunci? Selamat tak? Tak. Tidur malam pun kita bukan setakat kunci, bubuh pedai ayam tu. Betul tak? Kereta, motor, bukan setakat kita parking, bukan setakat kita kunci, kita bubuh rantai keliling tu. Kenapa? Jenayah banyak. Jenayah banyak kenapa? Sebab barang makin mahal, minyak mahal, kena bayar tol dan sebagainya, pendapatan tak tahu mana. Akhirnya orang terpaksa mencuri, orang terpaksa merompak, orang terpaksa rasuah, orang terpaksa ambil duit kopi, orang terpaksa menipu, orang terpaksa buat pelbagai lagi rasuah dan jenayah. Ini kesan mungkar, betul tak? Jadi kenapa berlaku mungkar seperti ini? Kita nampak ini benda ekonomi tak ada. Tidak, dia membawa kepada kemungkaran. Ragut. Orang ragut tu kebanyakannya mereka yang tak ada pekerjaan dan sebagainya. Kan? Ada sebuah kerja pun tak cukup. Saya tengok bagaimana bulan puasa beberapa 2 tahun lepas. Seorang nak makan nak makan nasi, ambil nasi daripada masjid kena pukul. Kan? Dia kata dia nak makan nasi saja. Dia lapar.
dia minta orang masjid tak bagi sebab dia Hindu. Oleh kerana dia Hindu, orang masjid tak bagi. Ini saya pun tak tahu mana hilangnya rahmatan lil alamin umat Islam. Akhirnya dia pukul. Dia pukul kawan tu separuh mati, bagi kat polis. Dia kata dia lapar. Kan, nak makan. Sedangkan kalau sepatutnya apa ada Tuan Majid Batia pun pernah duduk kat luar negara, Dr. Sri pun pernah kat Oxford dulu. Bila musim Ramadan, sepatutnya masjid-masjid kita buka waktu buka puasa, waktu Muharram, hatta kepada bukan Islam pun. Dan berapa banyak kita tengok ramai orang dapat hidayah dekat luar negara kerana mereka menghadiri macam itulah. Bila kita buka puasa, bila kita Muharram, masjid tu terbuka untuk semua golongan. Mereka pun boleh nak mai belajar Islam pada kita. Ni kita kadang mereka nak mai, kita tak bagi mai. Tapi kalau gereja mereka buka, orang kita pergi, kita marah. Jadi itu yang berlaku. Bila ekonomi teruk, bila berlaku banyak ketirisan, banyak rasuah, dia membawa kepada jenayah. Dan memang ada correlation, ada hubungan. Bila berlakunya perbezaan pendapatan yang tinggi, jurang pendapatan yang tinggi, akan berlaku jenayah. Jadi hari ini walaupun indeks jenayah kuno kata menurun dan sebagainya, yang penting kita rasa tak selamat. Kita rasa tak selamat. Bila hilang rasa tak selamat, betul lah kita tak ada perang. Kita tak ada orang berapa ni bom daripada Israel dan sebagainya. Tapi saya ingat waktu kami pergi Gaza, Dr. Sri pada kawan tu duk jual buah, dia nak pergi solat tinggalkan dia punya gerai kat tepi jalan, biar lagu tu lah. Dia pergi solat. Kita tanyalah, tak takut lah tinggalkan macam ni? Dia kata, nak takut apa, bukan ada orang nak mencuri pun. Jadi kita pelik. Tempat mereka tak selamat daripada bom Israel, tetapi dia rasa selamat daripada pencuri dan perompak. Kita sini tak ada bom. Kecuali dah tu lah kan. Tak ada bom, tak ada orang perang, tak ada orang nak tembak kita. Tapi kita tak berasa selamat hatta di dalam rumah kita sendiri pun. Ini satu nikmat yang Allah telah cabut. Kenapa? Kerana banyak golongan mujahir. Orang terang-terang buat maksiat, terang-terang buat dosa, kita biarkan. Antara dosa yang besar, saya ingat Edward Griffin, ni seorang orang kafir lah. Tapi Dr. Sri kata kita boleh ambil benda yang baik pada orang kafir. Dia kata apa? Patriotisme yang terbesar, sikap cintakan negara yang besar ialah dengan memerangi rasuah yang dilakukan oleh kerajaan yang memerintah. Kalau kita duduk diam, berlaku rasuah, berlaku korupsi, kita biarkan, akhirnya kita akan lihat jurang pendapatan, akhirnya kita lihat jenayah meningkat tinggi. Dia boleh sebut kerajaan pemerintah ni tak kisahlah, bukan di Penang saja, di peringkat persekutuan ke, di peringkat negeri ke, hatta di peringkat Majlis Pembandaran. Okey, ciri pemimpin bagaimana kita nak pilih? Dalam Quran ada banyak bagi panduan lah. Antaranya dalam cerita tentang Nabi Musa tu, bila anak Nabi Shu'aib yang nak berkahwin dengan Nabi Musa, dia nak recommend kat pak dia suruh ambil Nabi Musa bekerja, dia beritahu pak dia, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang terbaik untuk kita ambil jadi bekerja dengan kita. Kita teringat kita perlu ingat Tok Wakil, orang yang kita pilih untuk jadi ahli parlimen ataupun untuk jadi adun, mereka ni kerja dengan kita. Mereka ni bukanlah jadi kita punya peringkat yang tinggi lah. Oleh kerana mereka duduk dekat adun, kat parlimen, maka mereka lebih tinggi kasta daripada kita. Tak. Mereka tu kerja dengan kita. Bila kita tangkah pilih mereka tu, maksudnya kita yang bagi gaji kat mereka tu. Bukannya kita kerja dengan mereka. Kadang kita ni tak tahulah apa, mungkin pemikiran feudal lah. Kita anggap bila Tok Wakil, bila wakil rakyat, bila orang parlimen, ini orang tinggi, orang besar. Kita kena ubah. Dia wakil rakyat, dia kerja dengan rakyat. Dia wakil rakyat, dia kena tunaikan mana untuk rakyat. Dia tak buat kerja, kita buang dia kerja. Bagaimana? Cukup 5 tahun, kita tak pilih dia lagi. Hatta kalau dalam tempoh 5 tahun pun, dia tak buat kerja, kita komplain. Kita nak pastikan bahawa dia kena ambil tindakan. Dekat sini ada CAT kan. Di peringkat kerajaan negeri ada CAT. Di Selangor pun ada SELCAT, SCL CAT. Dia itu antara cara untuk kita. Ni memang tak buat kerja ni. Ahli majlis tak buat kerja. Adun tak buat kerja. Parlimen pun. Tapi ahli parlimen sebenarnya kerja dia bukan nak turun tengok orang mati dan sebagainya. Dia nak buat undang-undang kat parlimen. Tapi tak, budaya orang Melayu ni kena ubah sikit lah. Kalau ahli parlimen ni patut dia kena bicara soal dasar.
Tapi kita tak pernah dengar pun dia cerita apa-apa, tak pernah keluar nama dia di surat khabar pun, buat apa ni polisi dasar baru, tak pernah bersuara. Macam itu tukar orang lain lah. Ya. Muncul bila nak pilihan raya lagi nak pilihan raya ke-13 ni baru nak muncul kita, tu tendang jauh-jauh. Kita gantikan orang lain. Jadi apa kata anak Nabi Syuaib? Inna khaira man istajartal kawil amin. Orang yang kita nak ambil bekerja dengan kita ni hendaklah orang yang kuat dan orang yang amanah. Bila kuat ni termasuk kuat ilmu, termasuklah kuat di dalam menunaikan amanah, kuat di dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dan Nabi Allah Yusuf ketika dia minta jawatan Menteri Kewangan daripada pemerintah Mesir pada waktu itu, ketika dia nak cerita tentang diri dia tu elok, dia sebut dua kualiti, hafizun alim. Dia sebut bahawa dia ni pandai menjaga dan dia ni ada ilmu. Jadi ada 4 ciri kita kena pilih pada orang nak kita lantik bekerja dengan kita, ataupun nak jadi tok wakil kita, ataupun nak jadi pemimpin kita. Qawi, orang yang kuat dari segi ilmu, boleh tunaikan amanah, boleh tunaikan kerja dia. Amin, dia tu bersikap amanah, tak terlibat rasuah, tak ambil korupsi dan sebagainya. Kemudian hafiz, pandai menjaga, nengok keluarga dia. Saya tak tahu lah, kadang mak mertua saya ni orang kampung, tapi dia punya analogi simple saja. Ini mungkin orang kampung punya cerita lah. Dia kata kita macam mana nak pilih orang jadi pemimpin nombor 1 kalau bini pun tak kerti nak kelubung. Patut tu jadi contoh. Dia kata nak pilih macam mana? Nak pilih pemimpin ni kena bini pakai kelubung. Kelubung pakai tudung lah kan. Itulah mungkin pada orang kampung tepi wayan. Kalau hafiz, ahli keluarga sendiri pun tak kerti jaga anak bercempera, keluarga bercempera, tak tentu pasal tu kita nak lantik jadi pemimpin. Kacau. Dan alim, dan orang yang mempunyai ilmu. Kalau ada ilmu dunia, ilmu memerintah, plus kalau ada ilmu agama, itu bonus. Tapi kalau ada ilmu agama saja tak boleh tahu ilmu memerintah, politik, kacau juga. Ada ilmu politik dan sebagainya, tak ada agama langsung, itu pun kacau juga. Kalau boleh biar gabung dua-dua. Ada ilmu agama, ada ilmu pemerintah, politik dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih Dr. Mazli. Jam dah menunjukkan 11.30. Jadi dan hari ini pun hari Rabu, esok hari bekerja. Saya rasa cukup untuk pada malam ini, walaupun soalan semakin hangat ni, semakin panas, dan mungkin kita boleh buat lain kali, insya-Allah. Mungkin pada malam minggu orang lebih bersantai dan masa lebih banyak. Saya rasa jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Asri dan juga Dr. Mazli yang datang jauh daripada KL untuk bersama-sama kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana tunggu sampai lewat tengah malam. Dan wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Haji Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Haji Bahtiawanti yang telah berjaya untuk mengembalikan program pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Haji Bahtiawanti adalah bekas ahli majlis Menara 46 pada tahun 2008.